Salam dan selamat pagi kepada jemaah yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan pada pagi ini dengan hati yang bersyukur. Dalam keadaan tenang, mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Syukur dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur kerana diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya kerana perbuatannya pada kita. Syukur. Shalom saudara-saudari sekalian, saya Reverend Jackie Lau. Pada minggu ini, kita akan lihat pada kisah Nabi Daniel untuk mempelajari melalui kesaksiannya supaya boleh menjadilah contoh teladan bagi kami pada hari ini. Pada waktu remaja Nabi Daniel, dia tinggal di Yerusalem. Tetapi tempat tinggal dia telah jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Dalam perancangan Raja Nebukadnezar, remaja yang berasal daripada Yerusalem yang cerdik dan berbijaksana akan dibawa ke negara Babel untuk dilatih mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan dan juga bahasa orang Kasim supaya mereka akan menjadi pegawai yang berguna untuk pembangunan dan kemajuan negara Babel pada masa yang akan datang. Jadi dalam perancangan Raja Nebukadnezar, Nabi Daniel sebagai remaja dan masih remaja dan remaja lain-lain yang berasas daripada Yerusalem telah dibawa ke negara Babel. Keadaan kami pada hari ini agak serupa dengan Nabi Daniel dan rakan-rakannya. Kita hari ini mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan
di bawah sistem pendidikan Malaysia, kami diharap akan menjadi orang yang berilmu pengetahuan, berkebolehan dan disertai dengan pelbagai kemahiran untuk memberi sumbangan kepada pembinaan masyarakat dan negara. Bahasa yang digunakan bukan bahasa ibunda seperti bahasa Iban ataupun bahasa Bidayu ataupun bahasa Cina. Manakala kita mempelajari bahasa Malaysia, di mana ia telah dipilih sebagai bahasa rasmi untuk negara Malaysia. Dengan semua rakyat boleh memahami sekurang-kurangnya satu bahasa yang sama, maka menjalin hubungan sosial di antara kaum yang berbeza supaya menjadi nyata dan dapat bersatu di negara Malaysia. Daniel dan rakan-rakannya turut diminta untuk mempelajari bahasa orang Kassim. Suasana mereka adalah begitu mirip dengan kami. Mempelajari bahasa kedua, bahasa ketiga yang bukan suatu kerja yang jahat. Manakala ia adalah peluang yang berkat bagi kami pada hari ini. Kami adalah agak diberkati supaya boleh mempelajari pelbagai bahasa. Khasnya Sarawakien, kita sekurang-kurangnya boleh memahami dan menggunakan 3 bahasa. Bagi orang Iban, kita boleh menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Iban dan bahasa Inggeris. Antara orang Iban yang muda, ramai juga boleh bertutur bahasa Cina. Bagi bangsa Cina, kita telah menggunakan bahasa Cina, mempelajari bahasa Malaysia, mempelajari bahasa Inggeris. Dan ramai lagi boleh bertutur dengan pelbagai dialek masing-masing seperti Hakka, Hokkien, Fuchao, Teochew dan banyak lagi. Sebagai seorang warga Malaysia yang boleh menggunakan banyak bahasa, adakah kita menghayati dan menghargai bakat multilingual yang kami ada untuk memberitakan Injil Yesus? Berbanding dengan warga negara lain seperti Korean ataupun orang Jepun, mereka jarang mempelajari bahasa asing kecuali Inggeris. Akan tetapi, populasi penggunaan bahasa Inggeris tidak setanding dengan Malaysia. Begitu juga ramai negara yang lain, mereka tidak begitu fasih dalam bahasa Inggeris. Jadi, bangsa Iban boleh mengkongsi Injil dengan bahasa Cina dengan bangsa Cina yang boleh faham bahasa Malaysia. Boleh kongsi Injil dengan bangsa Cina yang boleh faham bahasa Inggeris. Artinya, kita bukan sahaja boleh menginjili bangsa sendiri, dan sebenarnya kita boleh menginjili mana-mana individu yang berbagai bangsa yang boleh berkomunikasi dengan kita. Semoga kalian menjadi misioneri tempatan yang menginjili pelbagai bangsa dan bukan mengehakkan diri hanya menginjili bangsa diri sendiri. Amat berharap tidak lama lagi akan terdengar kalian telah membimbing kawan-kawan kalian yang berbangsa lain mengenali Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di syurga, kami amat bersyukur kerana diberi peluang untuk mempelajari pelbagai bahasa. Semoga kami boleh mempergunakan bakat kami untuk menginjili bangsa-bangsa lain, supaya kebaikan keselamatan kekal bukan sahaja ada pada bangsa kami diri sendiri, manakala berita baik keselamatan kekal akan dikongsikan kepada bangsa-bangsa lain, dan kami boleh menjadi misioneri tempatan yang diperpakaikan oleh Tuhan. Semoga Roh Kudus menginspirasikan kami, Yesus Kristus membimbing langkah kami untuk menginjili orang yang berlain bangsa di sekeliling kami. Semoga Tuhan Bapa kami di syurga memberkati kami dan menggunakan kami untuk menjadi misioneri tempatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semoga kalian boleh menjadi misioneri tempatan yang mengkongsi Injil kepada bangsa lain. Amin.